Selamat sejahtera semua. Saya Yashini Subramaniam bersama dengan ahli kumpulan saya iaitu Victoria Paul Winson bersama Priyadarshini Thamilwanan akan memulakan pembentangan kami. Soalan tugasan adalah membentangkan perancangan pelaksanaan aktiviti pendidikan moral dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) diperkenalkan pada tahun 2013 dan diguna pakai sehingga tahun 2025. Ini merupakan manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh demi melahirkan model insan yang mampu memacu segala hasrat pembangunan negara. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016, PPPM memberi fokus kepada keberhasilan murid yang merangkumi semua peringkat persekolahan. Rukun Negara. Rukun Negara telah diisytiharkan pada tahun 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat iaitu Al-Mahrum Tuanku Ismail Naziruddin Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Zainal Abidin. Muhammad Saleh menegaskan rukun negara sepatutnya menjadi roh dan jiwa yang menjadikan rakyat sedar betapa pentingnya mengekalkan keharmonian dalam kalangan tiga kaum utama dan kaum-kaum lain di negara ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan Nurishah Baharum pada 2010, falsafah bererti sebagai pengetahuan tentang ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu phileo yang bermaksud cinta dan sophia yang bermaksud kearifan, kebijaksanaan atau hikmah. Cantuman kedua-duanya memberi erti cinta kepada kearifan, kebijaksanaan atau kehikmahan. Secara konsepnya, falsafah adalah sebagai suatu usaha mencari kebenaran atau keyakinan berhubung perkara yang menggunakan minda dan akal fikiran, juga sebagai pertimbangan terhadap suatu perkara yang berasaskan kepada kebenaran bagi memberi penjelasan tentang sesuatu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah menjadi landasan kepada sistem pendidikan kebangsaan. Ia juga adalah gambaran cita-cita serta hala tuju kepada semua usaha dan perjuangan rakyat negara ini melalui proses pendidikan. Semua program adalah terbitan daripada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam rukun negara, terdapat 5 prinsip. Setiap prinsip memegang maksud yang berbeza dan setiap maksud boleh memberi impak yang paling besar dalam kehidupan seseorang insan untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan transformasi kerajaan mengikut pendidikan. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan terdapat 2 baris dan patah perkataannya dalamnya adalah 69 patah perkataan. Terdapat 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Menurut Omar Osman 2015, kanak-kanak perlu didedakan dengan pengetahuan am. Murid perlu melengkapkan diri dengan kemahiran asas iaitu membolehkan mereka memupuk nilai kehidupan untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Yang kedua pula, kemahiran berfikir.
Setiap murid perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat agar mendapat maklumat dan menghubung kaitnya dengan pengetahuan sedia ada untuk menjana idea baru supaya meningkatkan tahap kemahiran kognitif mereka. Yang ketiga pula, kemahiran memimpin. Memimpin ialah mengendalikan sekumpulan atau kelompok ke arah mencapai matlamat yang diharapkan. Oleh Ida Hartina Amit Talbe 2006. Kemahiran memimpin membolehkan seseorang murid dapat bekerja dalam pasukan atau kumpulan. Kemahiran ini meningkatkan potensi individu berdasarkan unsur-unsur kepimpinan seperti keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan keterampilan berkomunikasi. Baiklah, aspirasi murid yang seterusnya ialah kemahiran dwibahasa. Setiap kanak-kanak sekurang-kurangnya menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa agar dapat menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Kementerian Negara kita juga menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Dalam konteks itu, Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Oleh itu, masyarakat dikehendaki mempelajari bahasa tambahan supaya mudah berkomunikasi dengan masyarakat dalam dan juga luar negara. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan sentiasa memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuh dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sebagai bukti yang relevan, guru-guru pendidikan moral menekankan prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan dalam pendidikan untuk mengukuhkan kerohanian dalam kalangan murid-murid. Seterusnya, sistem pendidikan juga berasrat untuk membentuk individu yang beretika dan mempunyai pegangan agama yang kuat serta mengamalkannya sebagai panduan hidup agar dapat menjalankan kehidupan yang aman dan sejahtera. Aspirasi murid yang terakhir ialah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana prinsip rukun negara bertujuan untuk membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat. Rentetan itu, setiap rakyat Malaysia haruslah berbangga dan berusaha untuk meningkatkan imej negara tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Izarlah, identiti nasional juga memerlukan setiap murid memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah serta berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Aktiviti pertama yang kami rancang ialah aktiviti gotong royong. Aktiviti gotong royong dapat diertikan sebagai sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan mahupun masalah dengan sukarela. Menurut Najima Yusof 2006, sikap gotong royong ini sangat penting sekali untuk memperlancarkan pembangunan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, guru pendidikan moral dapat membina seseorang murid yang lengkap dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek melalui aktiviti gotong royong ini. Matlamat yang ingin diterapkan melalui aktiviti gotong royong ialah mewujudkan pengurusan kawasan sekolah yang berkesan dan konsisten. Objektif bagi aktiviti gotong royong ini ialah yang pertama, memupuk nilai-nilai murni dalam murid seperti bertanggungjawab, bekerjasama dan menghormati. Yang kedua, membina kreativiti murid dalam melahirkan idea untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan ceria. Yang ketiga pula, mengalahkan penglibatan murid dalam program pembinaan insan dari segi rohani.
Sasaran murid yang terlibat ialah semua murid dan kelas. Aktiviti gotong royong ini akan berlangsung pada hari Sabtu di kawasan sekolah. Masanya ialah bermula dari pukul 8 pagi hingga 3 petang. Seterusnya, mari kita melihat perancangan aktiviti gotong royong ini. Aktiviti gotong royong ini akan dilaksanakan di bawah program pembinaan insan di sekolah. Setiap murid akan berkumpul di sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan. Seterusnya, setiap murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut kelas berdasarkan kerja-kerja atau aktiviti gotong royong. Setiap kumpulan akan dibimbing oleh seorang guru, iaitu guru pendidikan moral atau pendidikan Islam. Aktiviti yang akan dilaksanakan dalam gotong royong ini ialah mengecat dinding, menampal poster pada papan-papan kenyataan, menyapu, membersihkan kawasan longkang, menyusun barang-barang di surau, menanam pokok, menyediakan makanan kepada murid-murid dan guru yang terlibat. Aktiviti-aktiviti ini akan dilaksanakan mengikut kawasan-kawasan di sekolah seperti pejabat, kelas, tapak perhimpunan, stor sukan, kantin, surau dan sebagainya. Pada akhir sesi aktiviti gotong royong ini, setiap murid akan mendapat sijil penyertaan bagi memenuhi keperluan PAJSK. Apakah kaitan aktiviti gotong royong ini dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM dari segi aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir, etika dan kerohanian dapat dipupuk? Apakah kaitan antara aktiviti gotong royong ini dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari segi falsafah pendidikan kebangsaan? Guru pendidikan moral perlu berperanan sebagai ejen sosialisasi terutamanya di sekolah dengan memberi peluang kepada murid untuk memperkembangkan potensi mereka dengan menguasai aspirasi etika dan kerohanian semasa melaksanakan aktiviti gotong royong. Dalam konteks ini, guru perlu memastikan perubahan dan perkembangan tingkah laku murid adalah mengikut nilai, norma dan kehendak masyarakat, bukan sekadar penyampai ilmu malah memupuk nilai dan sasya yang sempurna. Misalnya, guru pendidikan moral dapat memupuk tingkah laku murid secara berakhlak mulia dalam nilai bekerjasama apabila kerja dalam sekumpulan ketika aktiviti gotong royong. Murid dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka dengan rakan-rakan dan kaki tangan sekolah ketika merancang aktiviti untuk mencapai objektif melalui perbincangan. Misalnya, murid akan berkomunikasi dengan sopan kepada pekerja kebersihan di sekolah untuk mendapatkan barang-barang keperluan. Setiap kumpulan akan melantik seorang ketua untuk menguruskan aktiviti yang telah diagihkan. Selain itu, melalui aktiviti gotong royong ini, guru pendidikan moral perlu berperanan sebagai pendorong pemikiran kritis dan kreatif anak muridnya dengan menekankan aspek kognitif, iaitu memperkasakan lagi daya pemikiran mereka supaya dapat menjana idea-idea yang bernas dan kreatif ketika melaksanakan aktiviti gotong royong agar guru dapat melahirkan murid yang kompeten dalam pelbagai bidang dan keperolehan. Dalam konteks ini, guru perlu memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai aspirasi kemahiran berfikir ketika melaksanakan aktiviti gotong royong ini secara efektif. Murid akan memberi sumbangan idea mereka dalam menceriakan persekitaran sekolah yang cantik, bersih, efektif agar ia menarik murid untuk hadir ke sekolah dengan gembira dan mesra. Misalnya, murid akan menyumbangkan idea mereka dengan memilih warna cat yang sesuai untuk mengecat, melukis mural di dinding sekolah, penghiasan tanaman mengikut kreativiti masing-masing.
Perkara ini menyebabkan murid akan memilih dan mewujudkan persekitaran sekolah yang mereka minat dan meningkatkan penglibatan mereka dalam pembangunan sekolah. Baiklah, antara aktiviti pendidikan moral yang boleh dilaksanakan dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah aktiviti penyelesaian masalah. Sebagai mukadimah perbincangan, konsep penyelesaian masalah termasuk dalam komponen berfikir secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah merupakan keupayaan menggunakan minda untuk mencari idea dan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi kekurangan atau halangan yang ada untuk mencapai objektif yang diasyaratkan. Seterusnya, menurut Torrens 1973, penyelesaian masalah boleh didefinisikan sebagai satu proses kognitif di mana maklumat digunakan sebagai usaha mencari cara-cara yang sesuai bagi mencapai sesuatu matlamat. Dari segi pandangan Clark dan Gillard 1997 pula, masalah boleh didefinisikan sebagai rintangan yang boleh menghalang seseorang daripada mencapai matlamat yang diingini. Manakala, penyelesaian dapat ditakrifkan sebagai perbuatan menyelesaikan sesuatu. Antara matlamat bagi aktiviti penyelesaian masalah ialah murid dapat menyelesaikan masalah atau cabaran yang dihadapi dalam kehidupan seharian dengan berani. Seterusnya, objektif bagi aktiviti ini ialah murid-murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Selain itu, dapat mewujudkan murid yang dapat menyelesaikan masalahnya tanpa bergantung pada orang lain. Akhirnya, memupuk kepimpinan dan nilai rasional dalam kalangan murid. Kumpulan sasaran aktiviti penyelesaian masalah ialah semua murid tahun 6. Aktiviti ini akan diadakan pada 24 Ogos 2021, hari Selasa, dari pukul 8.30 pagi hingga 9 suku pagi di Dewan Sekolah. Seterusnya, perancangan aktiviti penyelesaian masalah. Aktiviti ini merupakan aktiviti untuk memupuk kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan murid-murid yang akan dikendalikan oleh guru-guru pendidikan moral. Pertama sekali, semua murid tahun 6 iaitu seramai 40 murid diminta berkumpul di Dewan Sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan. Selain itu, murid-murid akan dibahagikan kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan akan mempunyai seorang ketua. Selanjutnya, guru pendidikan moral akan membimbing dan menjelaskan tentang aktiviti ini kepada murid-murid. Dalam aktiviti ini, setiap kumpulan diberi satu contoh masalah atau isu moral yang biasanya berlaku di sekolah seperti isu ponteng sekolah, isu kes buli dan sebagainya. Jadi, guru akan membahagikan 5 contoh masalah atau isu moral kepada 5 kumpulan dengan mengadakan cabutan undi. Setiap ketua kumpulan perlulah pilih tajuk dan dikehendaki berbincang dengan ahli kumpulan lain serta memutuskan jalan penyelesaian yang paling tepat untuk masalah yang diberikan. Setiap kumpulan juga diberikan kertas mahjong untuk pembentangan aktiviti penyelesaian masalah. Pembentangan aktiviti ini mengambil masa selama 30 minit. Setiap kumpulan diberikan masa 5 hingga 8 minit untuk membentang tentang isu moral yang diberi. Baiklah, aktiviti penyelesaian masalah menekankan aspirasi murid dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dalam konteks itu, menerusi aktiviti yang dirancang, setiap murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir. Jika ditelusuri secara lebih mendalam, menurut Frankel 1980, berfikir merupakan pembentukan idea, pembentukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. Kemahiran berfikir dapat dirumuskan sebagai proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah.
Dalam pada itu, setiap murid perlu membina kemahiran inquiry serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat supaya dapat menghubung kait serta meningkatkan pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan baru. Seterusnya, aktiviti penyelesaian masalah dapat berkait rapat dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Guru pendidikan moral berperanan untuk meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid-murid dengan meningkatkan aspek kognitif dan kemahiran inquiry. Taman pula, kemahiran berfikir juga membolehkan seseorang individu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Pemikiran kritis dapat meningkatkan keupayaan menganalisis maklumat, mencangka masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan diduktif bagi mencari penyelesaian dan akhirnya membuat keputusan dan keupayaan belajar. Dalam konteks itu, aktiviti penyelesaian masalah ini meningkatkan kemahiran berfikir serta meluaskan ilmu pengetahuan dalam isu moral yang berlaku di sekolah dan juga di persekitaran mereka. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting seperti pemikiran kreatif dan inovatif kerana kemampuan menginovasi menjana idea atau pengetahuan baru serta menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh, murid-murid dapat berfikir secara kritis dan kreatif tentang penyelesaian bagi sesuatu masalah. Dari segi aspek falsafah pendidikan kebangsaan, aktiviti penyelesaian masalah ini menekankan aspek intelek dan juga aspek sosial apabila murid-murid bekerjasama untuk menyiapkan aktiviti ini. Izarlah, bukan sahaja murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir, malah murid juga dapat menerapkan nilai rasional apabila mereka dapat berfikir dengan wajar serta nilai saling membantu dan bekerjasama antara ahli kumpulannya. Secara implisitnya, rukun negara kesopanan dan kesusilaan juga dipupuk apabila murid-murid berakhlak mulia dengan menerima pandangan ahli kumpulan yang lain dan menunjukkan sikap yang berbudi bahasa sepanjang aktiviti penyelesaian masalah ini berlangsung. Aktiviti yang ketiga adalah pertandingan kuis bertemakan rukun negara. Menurut Nurisha Barum pada tahun 2010, kuis bererti sebagai ujian tentang pengetahuan seseorang dengan mengemukakan soalan-soalan untuk dijawab. Kuis merupakan sejenis pertandingan yang meningkatkan kognitif seseorang. Kuis juga meningkatkan minat membaca di samping menggalakkan seseorang individu mendapatkan informasi tambahan berkaitan sesuatu perkara ataupun isu. Matlamat pertandingan kuis ini adalah untuk mengukuhkan penjiwaan murid terhadap prinsip rukun negara. Objektifnya adalah untuk menstabilkan ingatan murid terhadap prinsip rukun negara dan juga untuk menilai kearifan murid terhadap pengetahuan negara. Sasaran bagi pertandingan kuis adalah 20 orang murid dari tahun 6. Setiap kelas akan menghantar 2 orang wakil. Pertandingan kuis bertemakan rukun negara akan berlangsung pada 23 Ogos 2021 pada hari Isnin. Masa pula 10 pagi hingga 11 pagi dan tempatnya adalah bilik komputer. Bajet bagi pertandingan kuis ini adalah sijil 20 keping dan 1 keping berharga RM4.50. Dan untuk pembelian hadiah iaitu gadget digunakan RM40, RM30 dan RM20. Jadi jumlah bajetnya adalah RM180. Hadiah yang kami telah sediakan adalah untuk Johan headphone yang berharga RM40 dan bagi Naib Johan Bluetooth speaker yang berharga RM30 dan bagi Naib Johan yang kedua dihadiahkan pendrive yang berharga RM20. Bilangan pemenang yang kami telah aturkan adalah 3 iaitu Johan
naib Johan dan naib Johan kedua. Pertandingan kuis ini akan berlangsung secara dalam talian. Medium yang kami telah gunakan adalah Word Wall dan Google Form. Dalam Word Wall, bentuk soalannya kuis rukun negara, bentuk pagar sesat iaitu maze, terdapat 10 soalan. Dalam bentuk Google Form pula juga, kuis rukun negara dalam soalan aneka pilihan terdapat 10 soalan. Prosedur bagi pertandingan kuis bertemakan rukun negara ini adalah kuis akan berjalan secara dalam talian dengan menggunakan laman Word Wall dan Google Form. Kedua, terdapat 2 aras yang perlu murid mencapai. Ketiga, kedua-dua bentuk kuis ini akan bertemakan rukun negara. Jika murid tertinggal salah satu bentuk kuis, murid tidak layak mendapat sijil. Jumlah setiap bentuk kuis ditambah dan pemenang akan ditentukan pada akhirnya. Kedua-dua kuis ini melibatkan domain kognitif. Hal ini kerana kuis tersebut melibatkan pemikiran murid di mana mengutamakan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian dan kebolehan berfikir. Berdasarkan taksonomi Bloom, kuis ini masih berada di tahap aras rendah, iaitu murid akan hanya menggunakan pengetahuan, kefahaman dan aplikasikannya. Untuk kedua-dua kuis ini, murid-murid hanya perlu mengaplikasikan pengetahuan sedia ada berkenaan sejarah negara. Kuis ini menguji tahap ingatan mara murid. Kaitan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pertandingan kuis bertemakan rukun negara memegang aspirasi kemahiran berfikir daripada 6 aspirasi murid. Menerusi pertandingan kuis bertemakan rukun negara ini, sikap ingin tahu murid dapat dipertingkatkan. Walaupun murid menyiapkan kuis, namun mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mencarikan jawapan bagi setiap soalan yang mereka dapat salah. Oleh itu, sesi pembelajaran kendiri akan bermula. Setiap murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar cara terus mendapatkan pelajaran sepanjang hayat supaya boleh kaitkan dengan pelbagai pengetahuan dan mendekati semua secara kritis. Guru perlu membantu setiap murid menguasai kemahiran berfikir dalam diri mereka agar dapat mencipta idea atau pengetahuan baru. Guru pendidikan moral boleh menggunakan teknik pengajaran ini dalam menerapkan nilai murni dalam diri murid-murid. Melalui aktiviti-aktiviti yang kami rancang tadi, kami dapat merumuskan bahawa guru pendidikan moral memainkan peranan penting dalam merealisasikan matlamat pendidikan dan sebagai wadah untuk mencapai hasrat negara. Mata pelajaran pendidikan moral juga merupakan satu subjek yang penting di sekolah dan melahirkan generasi yang berilmu, berdisiplin dan berwawasan mengikut aspirasi negara. Tambahan pula, dalam usaha melahirkan insan yang bermoral, peranan guru pendidikan moral memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan isi pelajarannya dengan berkesan dan menjadi contoh iaitu role model kepada para muridnya. Dalam penghidupan iaitu dari segi sosialisasi, seseorang individu perlu melalui sebagai proses perkembangan sehingga mencapai kematangan. Salah satu proses yang dialami ialah proses perkembangan moral. Antara lain, proses sosialisasi murid akan mempengaruhi pemikiran, emosi dan tingkah laku yang menekankan domain pendidikan moral yang akan memberi perubahan besar dalam kehidupan setiap insan dan warga negara. Ini merupakan rujukan yang kami guna sepanjang tugasan ini.
Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.